Bagi yang gemar mencari dan mengenali fenomena paranormal, antara tempat yang menjadi pilihan ialah hospital lama dan terbiar. Hospital menjadi pilihan karena ini antara tempat di mana manusia mati, kadang-kadang dalam keadaan menyedihkan atau menyakitkan. Di Jepun terdapat sebuah hospital lama yang dilabel hospital paling menyeramkan di negara itu, yaitu Hospital Mental Asakura. Semasa yang masih beroperasi, hospital yang terletak di Kasukabe, Saitama itu mempunyai reputasi menerima sesiapa yang tidak dimaukan sebagai pesakit mental. Ini termasuk pesakit-pesakit yang ditolak dari hospital-hospital lama mereka. Individu yang datang dari latar belakang keluarga tiada kasih sayang dan golongan gelandangan. Apa yang berlaku di Asakura bukan satu perkara baru, malah dianggap normal bagi hospital-hospital mental Jepun dari tahun 50-an hingga 80-an. Ia didorong oleh beberapa faktor, yaitu pertama, pemikiran pertahanan sosial. Bagi warga Jepun, dengan menempatkan golongan-golongan ini di hospital-hospital mental, mereka tidak akan membahayakan masyarakat dan menambah baik kesehatan mental masyarakat. Hakikatnya, mentaliti pertahanan sosial yang dijajah Jepun dalam tempo itu lebih kepada diskriminasi golongan minoriti, terutama golongan orang kelainan upaya (OKU). Selain itu, mentaliti ini turut memperlihatkan betapa perlahannya negara matahari terbit beradaptasi dengan perubahan dalam dunia perubatan. Misalnya, pada tahun 60-an, kebanyakan negara-negara perindustrian mulai mengurangkan bilangan pesakit mental selepas pembangunan obat skizofrenia, dan kemurungannya membolehkan pesakit-pesakit ini kembali bersama masyarakat. Menerusi perkembangan ini, bilangan katil di hospital mental Amerika Syarikat berkurangan daripada 600.000 pada pertengahan 60-an kepada 90.000 pada tahun 2000. Negara-negara blok kesatuan Eropa turut mengikut jejak langkah mereka dan menubuhkan pelbagai kemudahan kebajikan, seperti bengkel dan rumah berkumpulan bagi membolehkan pesakit-pesakit ini dapat hidup di luar hospital. Tetapi di Jepun, kapasiti katil bertambah dari 85.000 kepada 340.000 menjelang tahun 80-an. Dan ini membawa kepada sebab kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada tahun 1951, Kementerian Kesehatan dan Kebajikan menerbitkan laporan yang bertajuk Isu dan Keadaan Terkini Kesehatan Mental Jepun. Dalam laporan tersebut, Tokyo menyifatkan pesakit mental sebagai beban kepada ekonomi negara dan banyak segi. Ini termasuk mengahatkan kapasiti unit keluarga, mudah terjebak dengan jenayah, kekurangan tenaga buruh dan isu pengangguran. Jepun menyifatkan dengan mengurung pesakit-pesakit mental dalam institusi kesehatan mental yang membolehkan penjaga mereka terlepas daripada beban itu dan boleh keluar bekerja. Jepun juga melihat dengan membuka hospital-hospital mental di kawasan luar bandar, ia mengelakkan ramai penduduk kawasan itu daripada berhijrah ke bandar. Ini karena hospital-hospital sebegini menawarkan peluang pekerjaan dan gaji berpatutan kepada penduduk luar bandar. Sehingga tahun 2014, kawasan luar bandar seperti Kyushu, Shikoku, dan Tohoku mempunyai bilangan pesakit mental yang tinggi mengikut bilangan katil per kapita. Ketiga, terlalu bergantung kepada hospital mental swasta. Bagi menampung permintaan hospital mental terutama di luar bandar, kerajaan menawarkan pinjaman dengan kadar faedah rendah kepada pihak swasta. Ini mengakibatkan lambakan hospital mental di Jepun dengan 80% hospital mental di sana dikendali oleh pihak swasta. Lambakan sebegini menyukarkan kerajaan memantau operasi mereka, lebih-lebih lagi cara pengurusan pesakit yang tidak beretika dan melanggar hak asasi manusia. Selain itu, wujud mentaliti dalam kalangan para dokter bahwa membuka hospital mental jauh lebih menguntungkan daripada membuka hospital biasa. Justru, kebanyakan hospital mental yang dikendalikan pihak swasta lebih bersifat keuntungan daripada bersifat menjaga kebajikan pesakit mereka. Dan Asakura dianggap contoh terbaik sikap cuai dan tamak hospital-hospital swasta ini. Pesakit diperlakukan seperti banduan penjara dan dirantai pada dinding. Jika diberi makan sekalipun, ia diberi dalam bentuk tiup 4 yang mengakibatkan kegagalan organ kepada pesakit sekaligus kematian. Tetapi jika mereka dibawa ke ruang bawah tanah hospital, lupakanlah untuk mengetahui sama ada mereka masih hidup atau tidak. Penduduk yang tinggal berhampiran dengan hospital Asakura memberitahu sesiapa saja yang dibawa ke ruang bawah tanah akan keluar dengan beg mayat. Dengan ruang bilik yang kecil dan sempit, keadaan pencahayaan yang buruk dan bantuan staf yang sedikit, persekitaran sebegini hanya memburukkan keadaan pesakit. Justru tidak heranlah dalam sesetengah kes, ada yang memilih menamatkan riwayat mereka sendiri. Pada mereka lebih baik kembali ke negeri cacing daripada terus kekal dalam hospital itu yang dipanggil neraka dunia. Berdasarkan laporan siasatan pihak berkuasa, 40 pesakit mati semasa di bawah jagaan hospital Asakura. Semua ini berpunca daripada kekurangan staf, tetapi ramai percaya mereka sebenarnya mengakalkan pesakit sampai mati.
bagi membolehkan akses uang ke akun pesakit diteruskan. Dari situ, ia boleh digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah dokter dan staf-staf hospital. Atas sebab inilah, pakar sekretari Toshio Fujisawa pada 2001 mendedahkan terdapat sekurang-kurangnya satu kes seperti Asakura di setiap wilayah Jepun. Hospital-hospital ini disyaki berlaku kejam terhadap pesakit mereka, termasuk menafikan hak asasi mereka. Sejak ditutup pada Juli 2001, ia menjadi tumpuan kumpulan penyiasat paranormal dan penjelajah bandar. Bagi sesiapa yang mempunyai kecenderungan buat langkah 1000, lupakan sajalah niat untuk meneroka Hospital Asakura, terutama ruang bawah tanah. Di ruang itulah, banyak aktiviti paranormal dilaporkan seperti bunyi objek berat melanggar dinding, suara dan kelibat bayang-bayang yang melintasi setiap pintu.